Lembu emas ini tiada kaitan dengan sukan, tetapi ia adalah ritual yang dimasukkan dalam sukan Olimpik. Bukan itu sahaja, malah mereka masukkan juga agenda pelangi dengan wanita berjanggut menari separuh bogel atas pentas. Juga mereka letakkan penghinaan, iaitu lelaki berwarna biru yang bercawat di atas meja, juga Jesus dan kuda putih. Kenapa wujudnya Olimpik dan apakah ritual yang mereka persembahkan? Kita akan bahas dalam video kali ini. Jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kesehatan yang baik, juga dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Sahabat semua, baru-baru ini kita disajikan dengan pembukaan Olimpik, iaitu pentas sukan yang dihadiri oleh hampir seluruh negara. Tetapi acara ini telah disemai dengan bibit-bibit para pengikut Dajjal yang ingin ditunjukkan kepada dunia. Sahabat semua, sebelum kita bahas mengenai ritual yang berada di dalam Olimpik, kita ketahui dulu apa itu Olimpik dan bagaimana ia bermula. Sejarah sukan Olimpik yang sebenarnya adalah panjang, tetapi pada video kali ini kita hanya ulas sekadarnya. Olimpik ini bermula sekitar 776 sebelum Masih di satu tempat yang dikenali sebagai Olimpia di Yunani kuno. Tempat ini bukanlah gelanggang sukan biasa, ia sebenarnya adalah kawasan suci yang didedikasikan kepada Zeus, raja segala dewa dalam mitologi Yunani. Sukan Olimpik pada masa itu lebih daripada sekadar pertandingan yang melibatkan olahraga, tetapi ia adalah satu upacara keagamaan besar-besaran. Jadinya setiap kali selesai pertandingan Olimpik, mereka akan korbankan 100 ekor lembu di altar Zeus, dan ianya menggambarkan betapa pentingnya acara ini bagi mereka. Sahabat semua, sukan Olimpik juga berfungsi sebagai gencatan senjata di antara negara-negara kota di Yunani. Bila tiba masa sukan Olimpik, semua perang akan dihentikan selama 3 bulan. Perkara ini mereka lakukan bagi memastikan atlet dan juga penonton daripada seluruh Yunani boleh datang dengan selamat ke Olimpia. Jadinya kita boleh bayangkan kan betapa besarnya tamasya ini sampai boleh hentikan perang. Dan bila berlakunya Olimpia itu, lebih kurang 40,000 orang akan berkumpul, mendirikan kemah dan berseronok menikmati sukan dan juga patung-patung indah di sekitar Olimpia. Tetapi pada acara itu bukan semua boleh tengok atau sertai Olimpik, hanyalah lelaki yang dibenarkan. Wanita memang tidak boleh masuk langsung, kecuali ada seorang pendeta daripada Demeter Champs, yang mana ada satu kisah terkenal pasal wanita bernama Calypte yang menyamar sebagai lelaki sebab nak tengok anak dia bertanding. Bila rahsia dia terbongkar, dia hampir kena hukum mati. Jadinya sejak daripada itu mereka membuat undang-undang baru, iaitu semua atlet lelaki kena bertanding tanpa surat benang untuk elak kes penyamaran lagi. Masa ni golongan pelangi transparan tidak ada lagi. Jadinya atlet-atlet yang bertanding pun bukan biasa-biasa. Mereka dilatih oleh jurulatih khas yang dipanggil sebagai gimnastik. Jurulatih ini bukan setakat ajar taktik sukan sahaja, tapi juga tentukan diet dan juga latihan harian. Dan untuk atlet moden pada hari ini adanya fisio, tapi mereka pada masa itu adanya aleptes yang tugasnya urut badan sebelum dan selepas latihan. Semua ini bagi memastikan atlet mereka berada dalam kondisi terbaik ketika masa bertanding. Hadiah pemenang pada waktu itu bukan emas medal macam sekarang. Mereka dapat mahkota daun zaitun liar yang dikenali sebagai kotinos, dan dahan pokok zaitun suci bagi kepercayaan mereka lah. Walaupun nampak macam tak seberapa, tapi untuk orang Yunani masa itu, menang sukan Olimpik adalah satu kehormatan yang besar. Bila balik kampung halaman, mereka akan disambut bagai wira. Dan ia juga sama seperti kita hari ini. Bila atlet balik daripada Olimpik, maka akan disambut seperti wira dengan dikalungkan bunga dan sebagainya. Tapi pingat emas bagi Malaysia bagi sukan Olimpik sampai ke hari ini belum ada lagi, tetapi sambutan tetap meriah. Dan bagi pemenang juga pada masa itu akan dapat lebih banyak kelebihan, antaranya ialah pengecualian cukai, masuk dalam golongan elit dan sebagainya. Sahabat semua, sukan Olimpik ini diteruskan walaupun selepas Yunani jatuh ke tangan Empire Rome yang pada masa itu dipindahkan ke Rome, dan tetap diteruskan kerana pada waktu itu Maharaja Rome sangat minat dengan budaya Yunani dan dia pastikan sukan Olimpik itu tetap hidup. Tapi semuanya berakhir pada tahun 393 Masehi bila Maharaja Theodosius mengharamkan semua acara penyembahan berhala, termasuklah sukan Olimpik. Lama selepas itu, pada tahun 1896, sukan Olimpik kembali dihidupkan semula di Athens, Greece, dan semakin tahun ia ditambah baik dan adanya penglibatan daripada negara-negara luar, sehinggalah daripada situ ia berkembang menjadi acara sukan terbesar dunia seperti yang kita kenal sekarang. Tapi sahabat semua, Olimpik hari ini dah jadi pentas untuk menunjukkan belang mereka, iaitu kembali kepada ritual dahulu yang ada kaitan dengan penyembahan dan sebagainya. Antaranya ialah Golden Cow, iaitu lembu emas. Ia adalah berhala ciptaan yang disembah oleh kaum Bani Israel ketika zaman Nabi Musa dahulu. Pada ketika itu, Bani Israel ini mereka menjadikan lembu emas sebagai Tuhan beribu tahun yang lepas, tetapi hari ini mereka angkat kembali
dan sajikan kepada dunia. Untuk pengetahuan sahabat semua, lembu emas ni Allah rakamkan kisahnya di dalam Al-Quran untuk kita jadikan panduan dan pengajaran. Sebagaimana selepas kaum Bani Israel ini diselamatkan daripada Fir'aun, selepas Nabi Musa membelah lautan, dan pada ketika Nabi Musa AS pergi ke Bukit Tursina menerima wahyu Allah selama 40 hari, makanya Bani Israel ini dijaga oleh Nabi Harun AS. Dikala ketiadaan Nabi Musa AS, Bani Israel kembali kufur dan mensyirikkan Allah dalam masa 40 hari sahaja, dan mereka menyembah anak lembu emas. Ia juga disebabkan oleh hasutan seorang munafik yang bernama Samiri, dan berhala yang mereka buat itu adalah lembu emas yang terhasil daripada emas-emas kaum wanita mereka pada waktu itu. Dan apa yang mereka lakukan itu ditegur oleh Nabi Harun alaihissalam, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cubaan dengan anak lembu itu, dan sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang maha pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Maka mereka menjawab, kami akan tetap menyembah anak patung ini sehingga Musa kembali kepada kami. Jadinya Bani Israel pada ketika itu tetap menyembah berhala lembu itu. Dan ketika Nabi Musa AS kembali daripada Bukit Tur, Nabi Musa melihat sebagian besar sekitar 70,000 orang Bani Israel ini benar-benar melakukan kesyirikan, beribadah kepada anak patung sapi emas. Mereka meratap dan menari-nari di sekeliling patung itu, sehingga Nabi Musa AS marah. Sebagaimana Allah rakamkan di dalam Al-Quran, bi'sa ma khalaftumuni min ba'di ha'ajiltum amra rabbikum, yang bermaksud langkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Rabbmu? Bahkan Nabi Musa AS menarik janggut Nabi Harun dek kerana marahnya. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu, yang bermaksud, hai Harun, apakah yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat sehingga kamu tidak mengikuti aku? Apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku? Maka jawab Nabi Harun alaihissalam, hai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahawa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanatku. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam membakar berhala tersebut dan dibuang ke dalam laut, dan berkata kepada Bani Israel sebagaimana yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran, iaitu, dan ingatlah mereka wahai Muhammad ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenanglah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu ketika ia menjadikan dalam kalangan kamu beberapa orang nabi, dan ia menjadikan kamu bebas merdeka setelah kamu diperhamba oleh Fir'aun dan orang-orangnya, dan ia memberikan kepada kamu barang yang tidak pernah diberikan kepada seseorang pun daripada umat-umat yang ada pada masa itu. Dan Nabi Musa pun menyuruhlah Bani Israel ini masuk ke Palestin, tetapi tetap juga ada yang ingkar kerana takutkan golongan Jabarian, sehingga mereka yang ingkar ini disesatkan di Sinai selama 40 tahun. Kerana Nabi Musa AS pun tidak dapat dah nak atur sebahagian daripada Bani Israel ini, maka Nabi Musa berkata kepada mereka yang bermaksud, Nabi Musa merayu kepada Allah, katanya, wahai Tuhan, sesungguhnya aku tidak dapat menguasai selain daripada diriku dan saudaraku Harun. Oleh itu pisahkanlah antara kami dengan kaum yang fasik itu. Itu adalah perangai bangsa Yahudi, dan juga sampailah ke hari ini mereka hanya beriman kepada Nabi Musa alaihissalam sahaja. Nabi-nabi lain mereka tidak akan percaya, termasuklah Nabi Harun, Nabi Isa yang daripada bangsa mereka sendiri. Dan hari ini mereka perlihatkan pada seluruh dunia golden cow itu masih ada, dan ia adalah sembahan, bukan hanya sekadar patung ataupun berhala. Sahabat semua, sepanjang Olimpik dunia ini tidak pernah lagi diangkat golongan yang songsang sebagai orang terhormat, tetapi hari ini mereka lah yang menguasai hiburan, dan diangkat lebih tinggi kesesatan mereka. Mereka menormalisasikan perkara itu, sedangkan golongan pelangi ini Allah laknat dan azab mereka. Buktinya pun Allah perlihatkan kepada kita sampailah ke hari ini, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, dan Nabi Lut juga kami utuskan, ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seseorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dan tidak ada jawab daripada kaumnya selain daripada berkata, usirlah mereka Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang taat daripada bandar kamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwa mensucikan diri. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya, melainkan istrinya adalah ia daripada orang-orang yang dibinasakan. Dan kami telah menghujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Oleh itu lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kesalahan. Jadi ya sahabat semua, dalam ayat ini sendiri Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita, lihatlah akibat daripada mereka yang melanggar perintah Allah. Tapi hari ini bukan setakat lelaki dengan lelaki sahaja, bahkan lebih lagi daripada itu. Bukan hanya 4 huruf ini, tetapi ia adalah LGBTQIAAP.
Juga mereka menukar identiti daripada lelaki ke perempuan dan sebaliknya, sehinggalah kepada tak tahu gender sendiri. Bagi kita umat Islam mudah sahaja, hanya dua, lelaki dan juga perempuan, tidak ada lagi selainnya. Tetapi dunia hari ini, lelaki berjanggut dengan memakai pakaian wanita dan bersolek diperlihatkan kepada kita, dan itu adalah realiti. Yang ketiga pula ialah berkumpul ramai-ramai dan kemunculan lelaki biru atas meja. Perkara ini bukan saja ataupun seni, bahkan ia adalah penghinaan yang mereka letakkan kepada Nabi Isa AS ataupun Yesus bagi orang Kristian, kerana ia adalah gambaran Yesus bersama pengikutnya yang mereka samakan dengan kepercayaan Kristian, tetapi bukan untuk dimuliakan, bahkan dijadikan sebagai hinaan. Tengoklah kemunculan lelaki yang berwarna biru dengan hanya memakai cawat dan kepalanya dililit dengan bunga. Bagi kita umat Islam, kita tidak percaya Nabi Isa itu disalib dan diperlakukan seperti itu, kerana kita percaya Nabi Isa adalah Nabi yang Allah angkat, dan orang yang disalib itu bukanlah Nabi Isa sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-Nisa. Sahabat semua boleh tengok. Jadinya nampaklah ia adalah sebuah pelecehan. Yang keempat, kuda putih. Di sebalik penghinaan mereka itu, muncullah pula kuda putih yang mereka katakan ia adalah The Messiah ataupun Nabi Isa, penyelamat di akhir zaman. Untuk pengetahuan sahabat semua, sememangnya kedatangan Nabi Isa ini dipercayai oleh Yahudi, Kristian dan juga Islam, tetapi versinya berbeza-beza. Dan kuda putih ini disebutkan dalam Bible juga, sebagaimana dalam Wahyu yang bermaksud, sekarang aku melihat syurga terbuka dan lihatlah seekor kuda putih dan dia yang duduk di atasnya disebut setia dan benar, dan dalam kebenaran ia menghakimi dan berperang. Matanya seperti nyalaan api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dia mempunyai nama yang tertulis yang tiada siapa yang tahu kecuali dia sendiri. Dan tentera di syurga berpakaian lenan halus, putih dan bersih, mengikut dia dengan menunggang kuda putih. Sekarang keluar dari mulutnya pedang yang tajam, supaya dengan pedang itu ia menyerang bangsa-bangsa, dan dia sendiri akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Dia sendiri menginjak pemerasan anggur keganasan dan kemurkaan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ini adalah versi Bible yang mereka telah terjemahkan dan sebagainya. Untuk pengetahuan sahabat semua, berkaitan kuda putih ini, hampir semua fahaman dikaitkan dengan kuda putih. India ada kuda putih dia, Vietnam ada kuda putih dia, dan sebagainya. Masing-masing ada kepercayaan yang berkaitan dengan kuda putih. Tapi pendapat saya secara pribadi, France dan US ini adalah sekutu bangsa Yahudi. Jadinya apa yang dipertontonkan kepada kita itu pastinya mengikut fahaman mereka, iaitu menanti kemunculan Mesias juga mata satu oleh puak-puak ini. Kerana simbol yang mereka tunjukkan itu dah nampak jelas, dengan kuda putih berada di depan dan negara-negara lain ikut daripada belakang. Dan kenyataan hari ini ialah kita memang di bawah pemerintahan pengikut-pengikut mata satu. Lihatlah apa yang berlaku di bumi Anbiya Al-Aqsa hari ini. Umat Islam di sana diperlakukan dengan zalim, tetapi ianya seperti tidak wujud, seperti tidak berlaku. Masing-masing pemimpin negara juga dunia menutup mata dan menutup mulut. Masalah negara Islam sendiri, pemimpin Arab berdiam diri, dan benarlah apa yang diwasiatkan oleh baginda Nabi SAW. Ia bermaksud akan datang zaman di mana seluruh manusia mengerumuni kamu sebagaimana mengerumuni makanan ke bekasnya. Maka seseorang berkata, adakah disebabkan jumlah kami pada waktu itu sedikit? Maka jawab baginda, bahkan jumlah kamu pada hari itu begitu ramai, tetapi kamu hanya seperti buih di lautan, dan Allah akan cabut daripada sanubari musuh kamu perasaan gerun terhadap kehebatan kamu, dan Allah mencampakkan penyakit wahan ke dalam hati kamu. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah, apakah penyakit wahan itu? Lalu baginda Nabi SAW bersabda, cintakan dunia dan takutkan mati. Jadinya sahabat semua, dunia hari ini berebut-rebut bina bangunan yang tinggi, wujudkan kemewahan dan sebagainya, sementara saudara Islam kita di sana, di bumi para anbiya, hanya dipandang sebelah mata. Sama-sama kita beringat. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.